Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera cikgu ucapkan kepada semua murid yang akan mengikuti kelas cikgu pada hari ini. Baiklah, pada hari ini kita akan mengikuti kelas cikgu dan kita akan cuba siapkan latihan seperti yang telah dicadangkan. Baiklah, kita lihat, kita baca soalan dulu sebelum kita mulakan latihan. Baca petikan di bawah kemudian kenal pasti kata nama dan kata pinjaman yang terdapat dalam petikan. Bina 4 ayat menggunakan kata nama dan 4 ayat menggunakan kata pinjaman yang dikenal pasti. Jadi di sini terdapat dua perkara penting yang perlu kita beri perhatian, iaitu kita perlu mengetahui tentang kata nama dan kita juga perlu mengetahui tentang kata pinjaman sebelum kita mampu membuat 4 ayat yang telah ditetapkan. Jadi sebelum itu, sebelum kita kenal pasti kata nama dan kata pinjaman, ayuh kita baca dahulu teks yang telah diberikan. Doktor merupakan satu kerjaya yang menawarkan perkhidmatan merawat orang-orang yang sakit. Di Malaysia, individu yang mahu menjadi doktor harus mendapat tauliah daripada Majlis Perubatan Malaysia. Di samping mempunyai sijil kedoktoran dari mana-mana universiti sama ada dalam atau luar negara yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia. Seseorang pelajar yang berhasrat memilih kerjaya sebagai doktor harus melanjutkan pelajaran dalam aliran sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik atau lebih dikenali sebagai STEM. Bidang sains tulen dan matematik tambahan yang mengandungi subjek seperti fizik, kimia, biologi dan matematik tambahan semasa pada peringkat menengah atas iaitu tingkatan 4 dan tingkatan 5. Selepas tamat sijil pelajaran Malaysia iaitu SPM, pelajar perlu melanjutkan pelajaran ke tahap seterusnya iaitu sijil tinggi Persekolahan Malaysia STPM aliran sains atau General Certificate of Education Advanced A-Level atau program matrikulasi jurusan sains atau kursus pra-perubatan atau program diploma international bachelorate atau diploma dalam sains kesihatan. Seterusnya, pelajar harus menyambung pelajaran pada peringkat ijazah sarjana muda dalam bidang doktor perubatan. Setelah menamatkan pengajian selama 5 tahun dalam bidang perubatan, mereka perlu mendaftar dengan Majlis Perubatan Malaysia iaitu MMC untuk mendapatkan sijil pendaftaran sementara. Kemudian, mereka perlu menjalani latihan sebagai house officer di hospital yang diiktiraf oleh Medical Qualifying Board. Apabila telah lulus perkhidmatan HO, mereka perlu mendaftar dengan MMC untuk mendapatkan sijil kelayakan berkhidmat sebagai pegawai perubatan. Bahkan mereka juga perlu berkhidmat selama minimum 3 tahun sebagai MO di hospital kerajaan sebelum mendapat pengiktirafan sebagai doktor perubatan yang bertauliah. Jadi selesai untuk kita baca secara sepintas lalu teks yang diberikan. Jadi ayuh kita kenali dulu iaitu kata nama dan kata pinjaman. Sebelum kita bergerak kepada kata pinjaman, kita perlu mengenali terlebih dahulu kata nama. Kata nama ialah sejenis kata, sejenis golongan kata yang mempunyai banyak kategori. Jom kita lihat kategori-kategori tersebut. Baik, kata nama terbahagi secara umumnya, kata nama terbahagi pada dua iaitu kata nama khas dan kata nama am. Kata nama khas ialah kata nama yang secara khususnya digunakan untuk menyebut nama sesuatu benda, sama ada benda yang bernyawa dan yang tidak bernyawa. Jadi ada dua pilihan di sini, sama ada bernyawa atau tidak bernyawa. Kata nama khas digunakan bagi menyebut sesuatu yang tertentu, khusus atau khas. Atau dengan erti kata lain, sebenarnya kita boleh mengenali kata nama khas melalui cara ditulis perkataan tersebut. Seandainya perkataan tersebut ditulis dengan huruf besar seperti Majlis Perubatan Malaysia, huruf besar, jadi ini selalunya dikenali sebagai kata nama khas. Kecuali kata tersebut berada di hadapan ayat. Bila berada di hadapan ayat, ini adalah tanda baca. Jadi ini bukanlah dianggap sebagai kata nama khas. Bagaimana pula dengan kata nama am? Kata nama am ialah kata yang digunakan untuk menjelaskan nama sesuatu yang bernyawa, seperti orang, haiwan dan sesuatu yang tidak bernyawa seperti tumbuh-tumbuhan, tempat, benda dan sebagainya. Dengan kata lain, kata nama am digunakan bagi menyebut sesuatu secara am atau umum. Jadi berbanding kata nama khas, kata nama am ni disebut secara umum. Jadi dalam bentuk tulisan, kata nama am ditulis dengan huruf kecil berbanding kata nama khas yang perlu ditulis dengan huruf besar. Baik, untuk kita kenali dengan lebih mendalam, jom kita lihat contoh-contoh yang telah diberikan. Kita lihat dulu kata nama khas hidup manusia. Kata nama khas terbahagi kepada beberapa kategori, manakala kata nama am pun dibahagikan kepada beberapa kategori. Kita kenal dulu tentang kata nama khas. Kata nama khas mungkin terbahagi kepada kata nama khas hidup manusia dan mungkin kata nama khas bukan manusia. Kata nama khas hidup manusia merujuk kepada kata nama khas yang merujuk kepada manusia dan benda hidup.
Contohnya di dalam teks yang telah diberikan, jika murid-murid boleh baca sekali lagi, murid-murid akan perasan ada beberapa perkataan yang menunjukkan kata nama khas hidup manusia. Contohnya adalah seperti berikut. Doktor perubatan. Perkataan doktor perubatan ditulis dengan huruf besar kerana doktor perubatan ini diletakkan sebagai kata nama khas, ditulis sebagai huruf besar. Doktor perubatan ialah orang. Berbanding kata nama khas bukan manusia, masih ditulis dalam bentuk huruf besar namun dia bukan manusia. Contohnya adalah seperti berikut. Malaysia, Sains, Teknologi, Kejuruteraan dan Matematik STEM. Malaysia sebagai sebuah negara, Sains, Teknologi dan Kejuruteraan dan Matematik STEM sebagai satu singkatan kepada satu bidang. Mata pelajaran fizik dan mata pelajaran kimia ini juga dianggap sebagai kata nama khas namun dianggap bukan manusia kerana ini ialah mata pelajaran. Jadi ditulis juga dalam bentuk huruf besar. Bagaimana pula dengan kata nama am? Kata nama am boleh dikategorikan kepada beberapa bahagian. Yang pertama sekali ialah kata nama am hidup manusia. Kata nama am hidup manusia sama seperti kata nama khas tadi, cuma kata nama am hidup manusia ialah ia tidak ditulis dalam huruf besar kerana ia bersifat umum. Berbanding doktor perubatan yang bersifat khas, kata nama am hidup manusia adalah orang atau manusia yang disebut secara umum. Contohnya adalah seperti berikut. Doktor dan pelajar. Kedua-duanya ialah manusia, namun begitu ia ditulis dalam huruf kecil kerana ia benda hidup tapi secara umum. Seperti guru, seperti pemandu teksi. Jadi dia tidak dinyatakan secara khas kepada seseorang. Jadi ia dianggap sebagai am. Bagaimana pula dengan kata nama am yang seterusnya? Kata nama am yang seterusnya dikenali sebagai kata nama am tak hidup institusi. Kata nama am tak hidup institusi ini ialah dia melibatkan satu perkara yang melibatkan satu perkara sebuah institusi tapi dia tak hidup. Contohnya seperti berikut. Kalau kita baca dekat teks yang diberikan di atas ini, kita dapat lihat ada beberapa perkataan yang merujuk kepada kata nama am tak hidup institusi, iaitu universiti, sekolah. Universiti ialah sebuah institusi dan sekolah juga sebuah institusi. Namun mereka ialah bukan benda hidup. Seperti mana kita telah bincangkan kata nama am hidup manusia. Yang ni maksudnya bukan hidup, berlawan kepada kata nama am hidup manusia. Ini kata nama am tak hidup tapi ia melibatkan institusi, iaitu universiti, sekolah, mungkin masjid, institusi masjid, mungkin hospital, institusi hospital, mana melibatkan institusi. Okey, pengurusan sesuatu bahagian. Bagaimana pula dengan seterusnya? Kata nama am tak hidup bukan institusi konkret. Kata nama am tak hidup bukan institusi konkret, ia berlawanan dengan kata nama am tak hidup institusi. Kali ini ia bukanlah institusi. Bukan sesebuah masjid, bukan sebuah sekolah, bukan sebuah universiti, tapi ia melibatkan seperti ini. Tauliah sijil. Jadi ia hanyalah satu kata nama am yang disebut secara umum tapi tidak melibatkan institusi, tapi mesti konkret. Apa maksud konkret? Konkret bermaksud, apa yang dimaksud oleh konkret ialah benda itu mesti boleh dipegang, dibayang dan disentuh. Jadi benda yang tak konkret ialah seperti berikut. Pandangan. Kita tak dapat membayangkan pandangan. Jadi itu bukan konkret. Bukan konkret. Atau kita boleh cakap sebagai marah contohnya. Marah ialah kata adjektif. Contoh yang lainnya ialah seperti pendapat, pandangan. Jadi ini ialah satu bentuk perkataan kata nama am tak hidup tapi bukan konkret. Kita tak boleh sentuh pandangan, kita tak boleh sentuh pendapat. Jadi itu dianggap tidak konkret. Namun begitu, kalau kata nama am tak hidup bukan institusi tapi dia konkret, tauliah. Tauliah ni macam sijil lah kan, macam sijil. Sijil juga, sijil ialah yang kita boleh pegang. Jadi bila benda boleh pegang, jadi itu ialah konkret. Bagaimana pula dengan kata nama am tak hidup bukan institusi abstrak berbilang dan kata nama am tak hidup institusi abstrak tak berbilang? Apa beza berbilang dengan tidak berbilang? Perbezaan kedua-dua ini ialah ia melibatkan kata bilangan. Kalau seandainya kata nama am tak hidup bukan institusi atau lebih mudahnya kalau kata nama am tersebut boleh diletakkan kata bilangan seperti 1, 2, 3, sebuah
5 buah, 3 buah, beberapa kata bilangan tersebut boleh diletakkan di hadapan kata nama tersebut. Jadi itu dianggap sebagai abstrak berbilang. Maksudnya boleh dibilang. Contoh daripada cikgu pilih kat sini ialah tahun atau negara. Semua contoh-contoh yang cikgu dapatkan di sini ialah contoh-contoh yang cikgu ambil daripada teks ini. Jadi, cikgu dapat tengok ada tahun dan negara. Contohnya, kita boleh letakkan sebagai 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, beberapa tahun, tiap-tiap tahun. Itu ialah kata bilangan. Jadi, seandainya boleh menerima kata bilangan, itu dianggap sebagai kata nama tak hidup bukan institusi abstrak berbilang. Contohnya sebuah negara, 3 buah negara, 4 buah negara, semua negara, sebilangan negara, tiap-tiap negara. Jadi boleh kan? Boleh dimasukkan kata bilangan. Bila boleh dimasukkan kata bilangan atau digabungkan dengan kata bilangan, jadi ia dianggap sebagai kata nama tak hidup bukan institusi abstrak berbilang. Berbanding dengan abstrak tak berbilang, baiklah, berbanding dengan abstrak tak berbilang, maksudnya perkataan-perkataan ini tidak boleh digabungkan dengan kata bilangan. Kalau kita masukkan dia sebagai kata bilangan, digabungkan dengan kata bilangan, ayat menjadi tidak gramatis. Contoh yang cikgu dapat berikan ialah seperti berikut. Perkhidmatan dengan pelajaran. Kita tak boleh cakap tiap-tiap perkhidmatan. 2 perkhidmatan, 3 perkhidmatan, 4 perkhidmatan. Kita tak boleh letakkan itu sebagai gabungan. Sama juga 1 pelajaran, 2 pelajaran, 3 pelajaran, 4 pelajaran. Tak boleh. Jadi seandainya kita masukkan perkataan-perkataan seperti perkhidmatan dan pelajaran digabungkan dengan kata bilangan, maka ayat tersebut akan menjadi tidak gramatis. Baiklah, yang terakhir sekali untuk kita belajar tentang kata nama hari ini ialah kata ganti nama. Kata ganti nama ini ada banyak. Kalau kita lihat secara teliti, kata ganti nama terbahagi kepada 3, iaitu kata ganti nama diri pertama, kata ganti nama diri kedua dan kata ganti nama diri ketiga. Cikgu yakin semua dah belajar tentang kata ganti nama. Dan kata ganti nama ini sebenarnya digunakan untuk menggantikan nama seseorang. Contohnya cikgu. Cikgu Ali. Kita boleh gantikan Cikgu Ali kepada beliau. Jadi beliau ialah kata ganti nama. Jadi kata ganti nama ini jika cikgu perhatikan dalam keseluruhan teks ini, cikgu boleh bagi satu contoh kata ganti nama yang terdapat dalamnya iaitu mereka. Baik, setelah selesai kita membincangkan tentang kata nama iaitu kata nama khas, kata nama dan seterusnya sehingga kata ganti nama. Sekarang baru kita bergerak kepada kata pinjaman. Kata pinjaman ialah kata sesuatu perkataan yang diambil secara terus daripada bahasa-bahasa asing. Contohnya seperti Indonesia, daripada bahasa Inggeris, mungkin daripada bahasa Sanskrit. Kita pinjam daripada perkataan bahasa-bahasa tersebut dan kita serap masuk ke dalam bahasa kita. Kenapa berlaku penyerapan? Sebabnya bahasa kita telah melalui beberapa proses pengembangan. Jadi ada beberapa perkataan yang memang sudah sebati dengan bahasa Melayu, jadi kita tak ubah, kita kekalkan sahaja. Contohnya perkataan aneh, itu bukan bahasa Melayu. Tapi kita terima sebagai satu, kita serap masuk sebagai kata pinjaman. Jadi apabila cikgu lihat dalam ni, cikgu boleh bagi beberapa contoh iaitu seperti doktor dan peguam. Doktor ialah kata pinjaman kepada bahasa Inggeris dan program juga kata pinjaman kepada bahasa Inggeris. Jadi murid-murid, setelah cikgu bincang secara detail, secara terperinci, kata pinjaman, kata nama dengan kategori-kategori kecilnya, jadi boleh atau tidak murid-murid tolong cikgu untuk cari lebihan perkataan yang mampu dimasukkan ke dalam kategori-kategori yang telah cikgu berikan. Mungkin kata nama tak hidup institusi yang cikgu masukkan tadi, cikgu telah berikan 2. Sekarang murid cari lagi yang lain. Kemudian, murid buatkan ayat, contoh kata pinjaman dengan kata nama tak hidup. Murid buat ayat. Buat ayat, 4 ayat untuk kata pinjaman dan 4 ayat untuk kata nama tak hidup. Contoh. 4 dan 4 sahaja. Jadi, sampai di sini saja kelas cikgu pada hari ini. Cikgu harap murid boleh memahami apa perbezaan di antara kata nama kata nama khas dan kata pinjaman. Semoga kelas kita hari ini akan memberikan input yang banyak untuk murid-murid. Kita jumpa lagi pada kelas yang akan datang. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.